Konsep kesukarelawanan secara umumnya merujuk kepada sebarang kegiatan altruistik melibatkan penyediaan perkhidmatan tanpa diharapkan keuntungannya. Ia juga dilakukan secara sukarela oleh individu atau kumpulan sukarelawan untuk memberi manfaat kepada individu, kumpulan atau organisasi lain. Tidak lupa juga, sukarela juga terkenal dengan perkembangan kemahiran dan sering bertujuan untuk menggalakkan kebaikan atau meningkatkan kualiti hidup manusia. Yang pertama, memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Kejadian banjir yang melanda kawasan perkampungan banyak musnahkan atau merosakkan kebajikan penduduk kampung seperti bekas rumah dan pakaian. Oleh itu, sukarelawan yang datang membantu dapat menyumbang kepada kebajikan penduduk terjejas agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan selesa. Secara tidak langsung, situasi ini akan membuka mata pelbagai pihak, khususnya peserta aktiviti dalam memahami keadaan yang sukar terhadap mangsa. Ia juga dapat mengelakkan masyarakat daripada menjadi seperti katak di bawah tempurung. Jelasnya, faedah kerja amal atau aktiviti sukarelawan dapat membantu meluaskan kesedaran terhadap kesusahan atau masalah yang dialami oleh sebahagian masyarakat. Membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Apabila kita menyertai aktiviti sukarelawan, pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang akan diperoleh. Seseorang individu akan didedahkan kepada cara untuk berkomunikasi dengan lebih empati, menguruskan logistik dan sebagainya. Mereka akan terlibat dengan organisasi yang mempunyai ketua untuk menurut arahan golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Persis kata mutiara, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan menyelami kesusahan dan dugaan yang dihadapi oleh penerima bantuan, ia akan membuat kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Tegasnya, penyertaan dalam aktiviti kemasyarakatan ini dapat membentuk keterampilan diri yang baik. Ketiga, bagi mewujudkan masyarakat yang penyayang dan bersatu padu. Setelah kita melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan seperti menjalankan gotong royong untuk mangsa banjir, kita pasti akan disayangi dan dihargai oleh mangsa yang terjejas. Bantuan yang diterima daripada orang yang tidak dikenal pasti akan melahirkan hubungan persaudaraan yang lebih baik. Semangat bermasyarakat dan bersatu padu tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan pangkat akan terjalin. Situasi ini penting agar mereka yang tidak bernasib baik dapat manfaat untuk meneruskan hidup, manakala yang membantu dapat mengambil iktibar. Kita tidak mahu menjadi masyarakat yang bersikap seperti anak di pangkuan kelaparan, kera di hutan disusukan. Tuntasnya, masyarakat yang menyertai kerja amal adalah masyarakat yang cakna dan harmoni. Yang pertama, mendampingi sahabat atau komuniti yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan serta sukarela bagi menyumbangkan tenaga bagi warga negara yang memerlukan dan juga menyantuni masyarakat yang kurang berkemampuan atau dalam kesempitan. Kedua, kerajaan perlu menggalakkan pihak swasta melaksanakan program kesukarelaan menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR seperti melibatkan kaki tangannya dengan kerja kemasyarakatan. Pihak sekolah juga berperanan memberi pengiktirafan kepada pelajar yang aktif dalam aktiviti kesukarelawanan. Tidak dinafikan, terdapat ramai pelajar yang ringan tulang dalam aktiviti kesukarelawanan sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Golongan seperti ini boleh diberi pengiktirafan sama ada dalam bentuk hadiah atau sijil penghargaan atas khidmat bakti yang dilaksanakan oleh mereka. Pengiktirafan sedemikian boleh dijadikan sebagai serampang dua mata kerana di samping menghargai mereka, pelajar-pelajar tersebut boleh dijadikan teladan kepada pelajar-pelajar yang lain dalam memupuk semangat kesukarelawanan ini. Untuk rekod, 4 sungai utama di Kuala Lumpur iaitu Sungai Batu di Sentul, Sungai Kelang di Tun Perak, Sungai Gombak di Jalan Tun Razak dan Sungai Kerayung di Razak Mansion merupakan antara lokasi yang terjejas teruk ekoran hujan lebat berterusan dalam tempoh 24 jam. Memberikan sumbangan pakaian kanak-kanak, susu tepung, lampin pakaian puang dan selimut hasil sumbangan orang ramai kita serahkan semula kepada mangsa banjir.
sumbangan wang tunai turut diberikan bagi meringankan beban mangsa yang kehilangan harta benda. Katanya selepas majlis pelepasan konvoi berkenaan di sini semalam, yang turut hadir pengarah JKM Pahang Tun Khairi Zainul Abidin. Sukarelawan pelbagai kaum dan agama Gad Waras Sahib di Petaling Jaya. Kehadiran sukarelawan yang berbakti untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir. Presiden Gad Waras Sahib Autar Singh berkata dia berasa kagum dengan rakyat Malaysia yang bersatu di bawah satu bumbung kegiatan kebajikan dan kemanusiaan. Ini kita boleh lihat ini merupakan antara sukarelawan kuis yang membantu mangsa banjir di Kampung Pasir, Kuala Lumpur. Atas rasa tanggungjawab kami turun padang membantu mereka, kata Ketua Sukarelawan Misi Bantuan Pasca Banjir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Muhammad Iqbal Hakim Nadri berumur 21 tahun. Iqbal juga yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar YDP MPP KUIS berkata, misi bantuan yang dilancarkan kemarin itu berjaya mengumpulkan 230 sukarelawan terdiri daripada mahasiswa, pegawai dan kaki tangan kolej berkenaan. Di sini kita dapat melihat sukarelawan UTM telah menjalankan misi kemanusiaan membantu mangsa banjir di Selangor yang terjejas, termasuk orang awam, staf dan pelajarnya. Bantuan yang dihulur oleh universiti adalah berupa bantuan pembersihan, barangan keperluan asas serta wang tunai. YB Menteri, KPDN HEP serta pengurusan tertinggi kementerian turun padang bagi menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk Sungai Rambai, Melaka yang terjejas akibat banjir di Pusat Penempatan Sementara PPS SMK Sungai Rambai. Selain itu, beberapa lokasi yang terjejas juga telah menerima bantuan, antaranya Dengkil, Banting, Sepang, Shah Alam dan Semenyih. KPDN HEP melalui SSB KPDN HEP dan Food Bank Malaysia di bawah kelolaan kementerian telah turut serta menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir yang melibatkan kaki tangan kementerian yang terkesan meliputi negeri Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Melaka dalam bentuk kerja-kerja pembersihan serta barang-barang yang sedia dimakan. Kesimpulannya, setiap di antara kita seharusnya mencari peluang untuk menyertai aktiviti seperti ini sekurang-kurangnya sekali untuk merasai pengalaman dan tidak buta hati. Golongan berkuasa dan barisan pemimpin masyarakat sepatutnya menghabiskan lebih masa dalam aktiviti seperti ini agar masyarakat yang lebih baik dapat dilahirkan. Ahli falsafatul Soho Samuel Johnson pernah mengungkapkan masa depan dibeli oleh masa sekarang. Ungkapan tersebut jelas mengatakan bahawa jika kita ingin mendapatkan manfaat kerja amal atau sukarela, kita perlu bertindak sekarang agar masa hadapan kita dan generasi akan datang terjamin. Seterusnya dapat menjadi contoh atau model kepada masyarakat antarabangsa dalam menjadi prihatin serta penyayang antara satu sama lain.